Waalaikum. Salam sejahtera dan selamat Hari Deepavali saya ucapkan kepada seluruh warga Malaysia yang dikasihi, terutama sekali kepada saudara-saudari kita yang beragama Hindu. Perayaan yang disambut pada hari ini juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Dalam legenda Hindu, Deepavali merupakan lambang kejayaan kuasa kebaikan ke atas kuasa kejahatan dan menjadi peringatan agar semua mesti sentiasa berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sesama manusia. Kejayaan negeri yang dikuasai oleh Pakatan Rakyat jelas menunjukkan bahawa kerajaan berjiwa rakyat boleh wujud di Malaysia. Apa erti itu kerajaan berjiwa rakyat? Kerajaan berjiwa rakyat bertujuan satu, memperkasakan rakyat dengan kepakaran dan pendidikan supaya kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kedua, memperkuasakan rakyat dengan hak dan kebebasan serta peluang-peluang kepada semua rakyat tanpa mengira kedudukan, kaum, bangsa dan agama. Dan yang ketiga, memperkayakan rakyat supaya semua dapat mengecapi hasil kejayaan ekonomi. Kerajaan berjiwa rakyat di Pulau Pinang, di Selangor, di Kedah dan di Kelantan telah membuktikan bahawa sebuah kerajaan yang bersih boleh buat lebih baik dan rakyat boleh dapat faedah yang lebih baik berbanding dengan sebuah kerajaan yang kotor. Satu lagi perkara yang amat penting ialah pemberian ini datangnya daripada lebihan bajet. Dengan kata lain, wang yang diperoleh oleh rakyat adalah hasil kejayaan kerajaan mentadbirkan atau menguruskan bajet dengan baik sehingga kita untung. So bila kita untung, kita tidak makan, kita tidak telan, sebaliknya kita kongsikan bersama rakyat. Ini berbeza dengan Barisan Nasional. Oleh kerana mereka telah mengalami defisit bajet selama 15 tahun untuk bagi wang sama rakyat, kerajaan BN terpaksa meminjam wang untuk memberikan wang kepada rakyat. Nah, kalau kita pinjam wang dalam keadaan defisit, kita mesti ingat rakyat mesti bayar kalau hutang ini tak dapat dilangsaikan. Pemimpin-pemimpin BN begitu ketandusan modal politik sehingga mereka terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dan beretika untuk mengalih perhatian rakyat atau mencari jalan untuk memburuk-burukkan kerajaan PR supaya kita dapat mengalihkan perhatian daripada isu sebenarnya, iaitu kegagalan mereka mentadbir kerajaan dengan baik dan kegagalan untuk menghapuskan amalan rasuah. Itulah sebabnya kita lihat baru-baru ini ada beberapa usaha untuk memburukkan bukan sahaja fitnah tentang kehidupan pribadi pemimpin Pakatan Rakyat, malah ahli keluarga, anak-anak kecil 16 tahun pun tak terlepas. Dan saya amat duka cita bahawa fitnah yang begitu jahat ini pun dicuba dilaksanakan atau dikenakan ke atas anak saya yang berumur 16 tahun yang tidak bersalah dan berdosa. Sungguh pun semua pihak telah menafikan wujudnya tuduhan ini, tapi malangnya ia masih dipermainkan oleh pihak penyokong-penyokong Barisan Nasional dan UMNO. Kita harus mengambil berat tentang masalah rakyat. Ingat, hampir 60% daripada rakyat Malaysia hidup dengan pendapatan isi rumah kurang daripada RM3,000 sebulan. 40% pula dengan pendapatan isi rumah kurang daripada RM1,500 sebulan. Sudah tiba masanya kita sedar dan mengambil tindakan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah ini agar mereka dapat hidup dengan sejahtera dan bermaruah. Demi mengatasi masalah keluarga yang berpendapatan rendah, kita mesti ada satu dasar ekonomi yang baru.
di mana ia mengutamakan rakyat dan bukanlah kroni-kroni barisan nasional. Kita mesti berani menghapuskan rasuah. Kita mesti berani menjalankan transformasi supaya keutamaan diberikan kepada rakyat yang biasa, bukanlah kroni-kroni besar barisan nasional. Kita mesti berani mengambil alih kontrak-kontrak yang tidak adil kepada rakyat, kontrak-kontrak yang memihak kepada syarikat besar-besar. Saya rasa sekiranya kita berani buat demikian, maka rakyat akan hidup lebih senang. Sebagai satu contoh, kalau kita dapat hapuskan rasuah, tolong bayangkan berapa banyak wang yang kita akan jimatkan. Sekurang-kurangnya kita boleh jimatkan 28 bilion ringgit setiap tahun. Dan kalau 28 bilion ringgit ini yang dijimatkan kerana kita hapuskan rasuah dapat disalurkan untuk projek sosioekonomi golongan bawahan, saya percaya kita boleh hidup dengan lebih senang lagi. Sekiranya Pakatan Rakyat memerintah Putrajaya, dalam buku Jingga PR, kita pun telah janji akan memberikan kepada semua warga emas di Malaysia, 2.1 juta warga emas Malaysia, RM1,000 setiap tahun. Dan ini memang mampu dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan sekiranya kita tidak amalkan rasuah dan memihak kepada kroni-kroni. Kerakusan dan ketambakan kuasa pemimpin BN telah mengakibatkan keadaan ekonomi negara semakin runcing. Utang negara yang saya sebut tadi telah mencecah hampir 55% daripada keluaran dalam negara kasar. Dan ini adalah satu tahap bahaya. Dalam erti kata lain, keadaan hutang negara kita sudah sampai tahap bahaya. Dalam masa 4 tahun, hutang negara telah naik sebanyak 71%. Daripada 266 bilion ringgit pada akhir tahun 2007 kepada 456 bilion ringgit pada akhir tahun ini. Jika kadar kenaikan hutang ini berterusan, jumlah hutang negara kita akan mencecah 1 trilion ringgit dan kita mungkin akan berada dalam keadaan serupa dengan Amerika Syarikat, di mana rakyat akan hutang sekeliling pinggang. Pakatan Rakyat menawarkan pembaruan dan perubahan. Sebagai contoh, Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang ditadbir oleh Pakatan Rakyat selama ini telah mencapai banyak kejayaan. Di antaranya, kita dapat kurangkan hutang apabila kita mengambil alih tampuk pemerintahan Pulau Pinang. Hutang Kerajaan Negeri adalah sebanyak 630 juta ringgit pada bulan Mac 2008. Tetapi dalam 3 tahun setengah dengan usaha gigih semua pemimpin Pakatan Rakyat di Pulau Pinang, kita telah berjaya mengurangkan hutang sebanyak 630 juta ringgit ini kepada hanya 29 juta ringgit ini pada akhir bulan September, iaitu pengurangan sebanyak 600 juta ringgit ataupun hampir 95%. Lantas merupakan kadar pengurangan yang paling cemerlang di antara semua negeri di Malaysia. Saudara-saudari sekalian, selama 54 tahun ini, kaum India dipinggirkan. Peminggiran kaum India adalah suatu hakikat dan kita boleh lihat kesannya yang ketara dengan pengangguran dan juga kemiskinan di kalangan masyarakat India. Di Pulau Pinang kita boleh lihat bahawa kerajaan negeri apabila memartabatkan rakyat, kita memartabatkan semua kaum. Untuk rakyat India, mereka boleh lihat ada papan tanda bahasa Tamil di Georgetown. Sekolah-sekolah Tamil mendapat bantuan kewangan setiap tahun sebanyak 1.75 juta ringgit untuk 28 orang sekolah.
4 buah sekolah tema telah diberikan tanah oleh kerajaan negeri. Dan kuil-kuil pun mendapat tempat yang sewajarnya, baik dari segi kewangan maupun dari segi bantuan lain. Dan kita harap dalam beberapa bulan lagi kita akan menyaksikan upacara pembukaan kuil India yang saya rasa yang amat bermakna di Waterfall. Dan kerajaan negeri Pakatan Rakyat juga berjaya menyelamatkan Kampung Buah Pala dengan memastikan bahawa penduduk asal Kampung Buah Pala masih boleh duduk dan hidup di tempat yang sama. Dan baru-baru ini kerajaan negeri telah berikan kepada penduduk asal yang telah hidup di sana selama 120 tahun 20 buah rumah tingkat rumah bertingkat 2, dan juga ada sebuah dewan yang dibekalkan untuk penduduk-penduduk demi memastikan bahawa janji Pakatan Rakyat bahawa Kampung Buah Pala yang sekarang dinamakan sebagai Taman Buah Pala tidak akan lenyap, tapi sebaliknya akan terus hidup dan berkekalan memang sudah ditunaikan. So saya rasa itu adalah hadiah Deepavali yang baik untuk mereka yang mendapat faedah daripada pemerintahan Pakatan Rakyat Negeri Pulau Pinang. Kita harap semua rakyat di Malaysia termasuk kaum India boleh sama-sama menikmati kebaikan yang diperolehi oleh rakyat Pulau Pinang. Marilah kita sama-sama menyokong usaha pembaruan supaya kita dapat memilih sebuah kerajaan berjiwa rakyat di Putrajaya. Dengan ini, saya bagi pihak parti DAP ingin mengucapkan Deepavali Nal Batga kepada semua kawan-kawan berbangsa India dan beragama Hindu. Selamat menyambut Hari Deepavali. Waalaikumsalam.